Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi slide, iaitu satu lagi slide insyaAllah, iaitu asas komponen sistem komputer. Okey, kalau masih ingat lagi slide saya lepas, saya ada terangkan tentang komponen asas komponen sistem komputer. Betul, saya ada terangkan sikit. Kalau masih ingat lagi lah, saya ada terangkan sedikit tentang sikit tentang asas komputer. Saya harap awak semua masih ingat lagi lah, walaupun masa tu saya terangkan tak banyak, cuma saya ceritakan tentang basic saja. So hari ni kita tambahkan lagi ilmu tentang komponen dalam sistem komputer tu. Kalau ada soalan yang nak ditanya, bolehlah tanya masa ni, supaya nanti semasa kita nak pasang, kita boleh faham betul-betul apa sebenarnya komponen dalam sistem komputer tu. Okay, pengenalan dulu Okey, apa maksud komputer? Nak cerita lagi apa maksud komputer tu awak lebih faham lagi apa maksud komputer tu. Okey, komputer terdiri daripada beberapa komponen yang saling berhubung dan bekerjasama. So dia ada dalam komputer tu sendiri. Okey, dia ada beberapa komponen yang dia saling berhubung dan bekerjasama. So contohnya saya bagi satu power supply. Kalau power supply tak ada, boleh tak komputer tu hidup? Tak boleh. Dia perlukan power supply. Kalau masih tak tahu lagi komponen tu kan, boleh kita tengok contoh senang je. Kalau awak nampak depan awak ni ada workstation, betul? Workstation ni kalau awak tak cucuk, awak tak on ke, tak hidupkan switch dia boleh hidup tak? Tak boleh kan? Macam itulah juga komponen yang dalam komputer tu, dia kena ada saling berhubung dan bekerjasama. Okey, setiap komponen dikategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu input. Kedua, unit perprosesan pusat, iaitu unit kawalan, ingatan utama, unit aritmetik dan logik. Kemudian sistem ingatan, dan akhir sekali adalah peranti keluaran, iaitu output. Okey, komponen asas, papan induk, ataupun kita boleh panggil mainboard, ataupun kita boleh panggil dia motherboard. Tu biasa kadang-kadang kita dengar orang sebut motherboard aku rosak, motherboard rosak. Kadang-kadang orang sebut mainboard. Sebenarnya dia benda yang sama. So awak jangan rasa confused. Itu cuma panggilan saja, sebenarnya dia sama. Okey, kemudian adalah CPU, memori RAM, monitor, pemacu cakrawala pasti, kita panggil dia hard disk lah. Hard disk. Kemudian DVD ROM ataupun CD ROM. Sekarang kita banyak dah pakai DVD lah. Kita pakai DVD ROM, CD ROM dah kurang dah orang pakai. Kemudian kad grafik, papan kekunci, tertikus, kekisi. Kekisi ni sebenarnya dalam bahasa Melayu kekisi. Dalam bahasa Inggeris sebenarnya casing. Casing sebenarnya. So kadang-kadang kita jangan confuse bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kadang-kadang term tu sebenarnya kita je nak kena faham sebenarnya. Kekisi tu casing. Kemudian unit bekalan kuasa dan pembesar suara. Okey, ini adalah gambar blok bagi sistem komputer lah. Iaitu ada input, kemudian ada CPU, ada output, dan ada unit penyimpanan sekunder. Seterusnya, apa yang dimasukkan dengan input tu? Apa yang dimasukkan dengan input? Okey, input tu adalah peranti masukan, ialah mana-mana perkakasan komputer perisian yang memberikan data atau isyarat arahan kepada sistem pemprosesan maklumat seperti komputer. Okey, kita ada 4 jenis peranti input, iaitu teks, grafik, audio dan video. Okey, kemudian apa tu peranti masukan untuk teks? Kita ada papan kunci ataupun keyboard. Kita selalu panggil keyboard kan. Tertikus, mouse, barcode reader dan optical reader. Okey, barcode reader dan optical reader adalah peranti yang menggunakan sumber cahaya untuk membaca corak dan kod, kemudian menukarkan kepada data digital yang boleh diproses oleh komputer. Selalu ni kita selalu tengok kalau barcode ni, perasan tak kalau kita beli barang, scan scan kan. Maknanya barcode tu dia dah ada barcode dia sendiri, dia boleh paparkan sendiri data yang kita dah key in dalam sistem. So kerja senang lah, dia tukarkan
corak atau kod tu kemudian ditukar kepada bentuk digital yang boleh diproses oleh komputer. Okey, kemudian peranti masukan lagi adalah pengimbas, scanner dan kamera digital. Okey, pengimbas tu adalah peranti yang mengimbas gambar fotografi, poster, majalah dan lain-lain sumber untuk diubah surat atau dipaparkan ke komputer. Kamera digital membolehkan kita mengambil gambar dan menyimpan imej fotografi ke dalam komputer. Seterusnya, peranti masukanlah audio, mikrofon dan MIDI keyboard. Okey, peranti masukan lagi. Kita ada kamera video digital, kamera web, kamera litar tertutup. Peranti ini merakam video pergerakan dan membolehkan suatu objek melihat pergerakan apabila dipaparkan pada peranti output. Peranti ini memerlukan spesifikasi komputer yang tertentu untuk memaparkan output yang berkualiti. Selalunya spek untuk contohnya lah CCTV kan, kita perlukan spek komputer yang agak tinggi jugalah. Sebabnya satu lagi kita punya hard disk. Selalunya CCTV kita akan dapat simpan dia punya data 24 jam, ataupun kita boleh setting dia lah berapa lama nak. Kalau contohnya lah ada kecurian kan, orang akan simpan data tu 3 hari ke 4 hari. Kalau 1 hari tu macam tak secure, betul tak? Takkanlah kecurian tu contohnya berlaku pada tak berapa secure lah, lepas tu baru kita perasan. So bila kita nak tengok pada 2 hari kemudian tu dah hilang data tu. Betul tak? Selalunya kalau macam kes pun tak adalah kita cakap hilang barang, lepas tu kalau dekat office kita boleh pantau lah kan. Tapi selalunya kita akan perasan bila benda tu hilang. Mungkin kita akan perasan esoknya ke. Betul tak? So macam kalau 1 hari tu 24 jam tu macam tak berapa secure lah. So sepatutnya kalau untuk CCTV ni mungkin kita boleh ambil 3 hari ke 4 hari ke untuk kita simpan data dalam tu. So kita perlukan storage yang besar. Okey, peranti masukan. Apa itu papan kekunci? Papan kekunci keyboard merupakan peranti yang selalu digunakan dan paling popular untuk memasukkan data ke dalam komputer. Menggunakan litar bersepadu untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, menentukan gabungan 1 dan 0, iaitu kod penduaan untuk dihantar ke CPU bergantung kepada kekunci yang ditekan. Saling tukar antara kekunci besar dan kekunci kecil. Mengulangi kod kekunci jika kekunci tersebut ditekan lama. Menyimpan secara sementara jika kekunci ditarik terlalu pantas. Penyusunan papan kekunci yang memberikan piawai kepada kebanyakan papan kekunci adalah penyusunan QWERTY yang diberi nama mengikut susunan pertama pada baris atas di sebelah kiri. Ia biasanya mempunyai 101 kekunci. Biasanya ini yang saya tunjuk ni dalam PowerPoint saya ni standard punya keyboard lah. Biasanya saya pasti awak sebelum sajak saya ni awak ada belajar untuk Microsoft Office kan. Microsoft Office tu awak akan belajar menaip. Laju mana awak boleh naik, awak akan belajar Word, Excel. So saya rasa keyboard ni tak ada masalah lah. Lagipun masa kat sekolah pun kita ada belajar komputer, betul. So memang tak ada masalah lah. Saya rasa awak nak guna, tak kenal, ada yang tak kenal lagi keyboard ni, saya rasa tak ada lah. Semua dah kenal lah keyboard ni. Okey, seterusnya adalah tertikus ataupun selalu kita sebut mouse lah. Ialah peranti input ke komputer yang berfungsi mengawal gerakan penunjuk cursor pada skrin paparan. Ia merupakan peranti kecil yang bergerak di atas permukaan keras dan rata. Tertikus memudahkan seseorang pengguna untuk mengendalikan perisian animasi grafik dan atur cara penerbitan meja. Apabila tertikus digerakkan, penunjuk pada skrin paparan akan bergerak dalam arah yang sama dan ia akan berubah mengikut lokasi di mana tertikus tersebut berada. So yang ni mouse lah. Mouse kalau kita gerakkan mouse, kesedia akan bergerak lah ke mana yang kita nak tuju mouse tu. Okey, ni terdapat beberapa jenis daripada sisi fizikal dan keupayaan seperti tertikus berbola dengan wayar. Tertikus berbola dengan wayar.
tertikus berbola tanpa wayar, tertikus optik dengan wayar, tertikus optik tanpa wayar. Okey, sekarang ni selalunya lah, sekarang ni memang dah tak ada dah orang beli yang berbola-berbola ni. Dulu masalah berbola ni kan, dia selalu tak berfungsi. Apa dia punya dalam tu, berbola dia tu selalu kadang-kadang kotor ke apa kan. Saya pernah mengalami benda ni sendiri lah. Dia kotor, terpaksa cuci, dia baru ni kemudian rosak lagi. Memang leceh lah kita nak pakai bola-bola ni. Biasanya sekarang memang kita pakai tertikus optik tanpa wayar ataupun tertikus optik dengan wayar. Itu dah standard kita pakai sekarang lah. Okey, fungsi tertikus boleh dibahagikan pada 4 aktiviti utama, iaitu satu klik untuk membuat pilihan tertentu pada papan skrin. Itu salah sorry. Tertentu pada papan skrin. Okey, kemudian biwi klik ataupun double klik untuk membuka dokumen atau memulakan program. Kemudian klik kanan untuk memaparkan senarai arah program pada skrin komputer. Dan heret, dan last sekali adalah heret dan lepas untuk program pemindahan ikon ataupun item pada skrin. Okey, ini adalah peranti masukan lah. Kita ada touchpad, pointing stick, joystick, touch screen, kita ada scanner, ada fingerprint ataupun retina scanner, kita ada barcode reader, kita ada magnetic card reader. Mungkin kalau awak tahu lagi, kita boleh tambahlah, bantu saya untuk tambah lagi lah apa yang awak tahu nanti kan. Kemudian kita masuk pada output. Output adalah peranti keluaran, ialah mana-mana kelengkapan perkakasan komputer yang digunakan untuk menyampaikan hasil pemprosesan data yang dilakukan oleh sistem pemprosesan maklumat seperti komputer kepada pengguna. Alat interaksi antara pengguna dan komputer. Peranti output yang biasa digunakan ialah monitor, pencetak dan pembesar suara. Itu paling senang lah kita nak tengok output kan. Apa lagi kita nak tengok output? Selalunya kita dah type, itu input betul. Lepas tu dia akan proses pada CPU. Kemudian kita tu pada pergi pencetak, kita print. Itu kita punya output kita. Ataupun saya bercakap, awak dengar. Sebagai pembuat, saya cakap pada mikrofon, kemudian dengar pada speaker. Itu adalah output. Ini adalah contoh peranti keluaran lah. Ada gambar printer, ada scanner, ada TV, ada speaker, okey, ada LCD projector. Okey, jenis output ada hard copy. Hard copy ialah alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada medium seperti kertas atau memberikan keluaran berupa bahan bercetak. Contohnya printer, plotter dan alat mikrofilm. Soft copy, alat yang digunakan untuk menghasilkan tulisan dan imej pada media yang berupa isyarat elektronik. Contohnya paparan video, monitor, projektor ataupun panel. Panel rata dan pembesar suara speaker. Ini adalah jenis penyambungan. Jenis penyambungan yang ada pada sistem komputer. Okey, kat sini kita boleh tengok USB. Okey, USB ni ada macam-macam jenis USB. Kita ada USB Type 2.0 iaitu Type A plug. Kita ada USB 2.0 Type A jack. Kita ada USB 2.0 Type B plug. Kita ada USB 2.0 Type B jack. Kita ada USB 2.0 mini Type B plug 4 position. Kita ada USB 2.0 Type B jack A position. Kita ada USB 2.0 mini Type B plug 5 position. Kita ada USB 2.0 Type B jack 5 position. Kita ada juga USB 3.0, sama juga macam USB 2.0, sama juga macam USB 3.0. Cuma sebenarnya bezanya dekat sini, sama ada USB 2.0 ataupun 3.0, sama ada kita boleh tengok dia punya USB dia. Kadang-kadang sekarang komputer dia dah boleh detect. Kalau dia boleh detect 3.0, 2.0 dia boleh detect. Kadang-kadang bila USB ni, contohlah saya bagi contoh pen
Penbas sekarang kan dah ada 3.0, dah ada 3.1. Tak silap saya lah, ada 3.1 USB. Tapi kalau selalunya yang USB 3.0 ni, kalau untuk type USB 2.0 kita boleh detect. Tapi untuk yang type 2.0 ni kadang-kadang dia tak boleh detect untuk 3.0. So masa kita nak beli pendrive tu, kita kena tanyalah orang tu. Sebab sekarang ni kan teknologi kan laju. So kadang-kadang kita pun tak tahu bila dia dah berubah teknologi tu kan. Kalau jenis yang Gen Explore memang tak ada masalah lah. So kalau macam yang memang yang kita yang memang kata buta teknologi tu kan, memang kita kadang-kadang kita dah tak terikut dengan teknologi yang terlampau laju tu. So sebenarnya kita kena ambil tahu jugalah. Tapi biasanya kalau dekat makmal kita ni, setakat ni untuk 2.0 dengan 3.0 kita masih boleh detect lah. Tak ada masalah untuk keyboard, untuk USB. Okay, yang ni pula untuk jenis penyambungan lah. Kita ada VGA kabel, kita ada DVI kabel, kita ada HDMI kabel. Tak semua PC, tak semua komputer ada HDMI kabel. Okey, ini adalah sistem memori. Memori merupakan bahagian komponen komputer terpenting dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Memori digunakan untuk menyimpan data atau maklumat dan dapat dibaca serta digunakan apabila perlu. Memori juga boleh menyimpan data yang digunakan sebagai program atau maklumat yang diproses oleh CPU. Okey, yang ni adalah jenis memori lah. Kita ada RAM, kita ada ROM, kita ada cacing. Okey. RAM merupakan singkatan daripada Random Access Memory, ingatan capaian rawak dijumpai oleh Robert Dennett. Terdiri daripada sekumpulan chip-chip yang berhubung. RAM ini boleh ditambah atau dikurangkan bergantung kepada keperluan pengguna komputer. Penggunaan RAM ini dibahagikan oleh sistem operasi komputer supaya proses program dapat berjalan dengan lancar. Okey, ni RAM lah. Kita ada SDRAM, kita ada SRAM, kita ada RDRAM, kita ada Flash RAM, kita ada EDORAM, kita ada DDR3 dan sekarang DDR4 yang latest lah, DDR4. So dan kita ada jenis RAM ni. Okay, jenis RAM ni kita ada 4GB, kita ada 8GB, kita ada 16GB, kita ada 32GB. Sebenarnya RAM ni ikut keperluan. Kalau kita nak PC kita sedikit laju lah, kita nak laju, kita boleh pakai yang paling atas 32 lah. Tapi sebenarnya ikut pada ni lah. Kalau setakat kita nak guna office, pada saya 8GB pun dah besar. Tak perlu besar-besar sebenarnya kalau setakat nak guna office. Kalau kita memang guna untuk program, untuk grafik, macam-macam kita nak buat kan, mungkin kita perlukan yang RAM yang besar lah. Sekarang kita pakai DDR4. Okay, ROM pula adalah singkatan untuk Read Only Memory, iaitu ingatan baca sahaja. Ialah perkakasan yang ada pada komputer. Maklumat atau data yang terkandung dalam ROM hanya boleh dibaca sahaja semasa pemprosesan berlaku dan tidak boleh diubah atau ditambah. Memori ini sering digunakan bagi menyimpan program utama daripada sesuatu sistem. Data yang disimpan tidak mula hilang walaupun bekalan kuasa diputuskan. Okey, ini adalah gambar rancang bagi ROM lah. Kita ada PROM, kita ada EPROM, kita ada EEROM. Selalunya ROM ni memang dah ada built-in dekat motherboard. Caca, memori ini berkapasiti yang terhad tetapi berkelajuan tinggi dan mahal berbanding memori utama. Kedudukannya berada di antara memori utama L2 dan di dalam pemprosesan L1. Fungsinya adalah untuk mengurangkan perbezaan masa kita ingatan dengan masa pemprosesan CPU. Masa kita adalah masa yang digunakan untuk mendapatkan arahan data daripada ingatan utama sehingga boleh digunakan. Okey, ini adalah contohlah. Kalau dekat motherboard tu kan, kita boleh tengok kat mana Caca tu duduk. Dia ada dekat motherboard tu, dekat mana? Dekat situ satu dan L2. Dia di antara microprocessor dan sistem memori. Okey, ini adalah media simpanan ataupun kita panggil storage lah.
Media simpanan adalah merupakan peranti atau alat yang dapat menyimpan data atau maklumat. Media simpanan utama adalah cakar keras, hard disk. Cakar keras adalah ada kalanya gagal berfungsi dengan baik di sepanjang hayat penggunaannya. Fungsi utama media simpanan ialah menyimpan data-data penting yang boleh ditanggalkan dan disimpan di tempat yang selamat. Okey, ni ada jenis media simpanan. Okey, kita ada 3 jenis lah. Kita ada peranti simpanan magnetik, kita ada peranti simpanan optikal, kita ada pemacu ingatan kilat. Ini adalah magnetik lah. Cakar keras merupakan ruang simpanan utama di dalam sebuah komputer. Komponen utama adalah plug yang berfungsi sebagai penyimpan data. Contoh lain adalah magnetic tape, floppy disk. Optikal pula, cakar keras optikal terbina daripada bahan-bahan seperti resin, polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat refleksi seperti aluminium. Pemacu keras ini menggunakan cahaya tertentu, laser untuk membaca maklumat yang terkandung di permukaan dan ada yang boleh menyimpan data. CD dan DVD adalah dua jenis cakar optik yang utama. Okay. CD dan DVD adalah dua jenis cakar optik yang utama. Okey, sebenarnya CD dengan DVD ni ada beza. Nanti kita akan olah pada kelas yang lain. Ini adalah binaan asas bagi CD dan DVD. Dia ada beza. Ni saya terangkan lah. Dia ada beza dia, CD dengan DVD. Ini adalah pemacu ingatan kilat. Lazimnya besar kecil, ringan dan boleh ditulis semula dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Penambahbaikan bagi cakar diod, FOTD ataupun floppy disk, lebih kecil dan besar lebih besar bagi menyimpan data yang banyak. Sekarang ni untuk yang ni kita panggil pen drive ataupun flash drive kan. Sekarang dah ada besar lah. Macam dulu kan si kecil kan, sekarang dah ada saiz besar. Cuma biasanya pen drive ni bahaya, dia selalu masuk virus. Tu je bahaya. Tapi kita boleh gunalah, dia mudah dengan senang kita nak bawa ke mana-mana. Okey, ni server ataupun komputer pelayan, juga dipanggil pelayan pengurusan, adalah satu sistem komputer yang menyediakan perkhidmatan penting merintasi satu rangkaian untuk pengguna-pengguna persendirian dalam sebuah organisasi besar atau untuk pengguna-pengguna awam dalam internet. Banyak pelayan telah berfungsi seperti pelayan web, pelayan percakapan dan pelayan penggalan data. Okey, ni contoh server. Pelayan perusahaan umumnya adalah sangat tahan lasak. Jika berlaku kerosakan kecil, boleh mengakibatkan kos lebih tinggi membina dan memasang sistem itu dan boleh menyebabkan kerugian. Tengok semua workstation tu, dia tertumpu pada server. Macam kita sekarang dekat sini, banyak data yang kita simpan dalam server. So kadang-kadang bila server down, sangat susah lah untuk kita. Sebabnya, tapi jarang sebenarnya server down, sebab kita ada pakar kat sini, kita ada pakar kan. So jarang sebenarnya server kita down. Tapi kalau satu contoh lah saya bayangkan, kalau satu masa nanti kalau memang server kita down ke apa, memang susah lah kita nak buat kerja, sebab kebanyakannya data tu kita semua simpan dalam server. Banyak data kita simpan dalam server. Sebab server ni spek dia high spec lah. Tapi alhamdulillah lah, setakat ni kita memang jarang lah kita ada masalah dekat server. Sebab kat sini kita ada pakar kan, Encik Alim kan. So memang server ni memang jarang lah bermasalah dekat tempat kita. Okey, mainframe. Kanker utama merupakan komputer berkuasa tinggi yang digunakan terutamanya oleh pertubuhan korporat atau kerajaan. Pemprosesan data bukan contohnya banci, statistik dasi dan pengguna. Perancangan sumber perusahaan dan pemprosesan urus niaga kewangan. Ia mampu menyokong ribuan pengguna pada satu masa yang sama. Okey, hari tu saya cerita pasal kanker utama ni, siapa yang selalu guna? Ingat lagi tak? Saya cakap NASA kan? Betul tak, ingat lagi tak? Awak ingat lagi lah. Ini saya ulang lagi semula. Kat mana lagi kita boleh guna? Kan? Contohnya banci ni kita boleh guna. Pertubuhan korporat atau korporasi kerajaan. Banyak lagi lah kita boleh guna untuk yang kerangka utama ni.
Okay, kemudian kepantasan pemprosesan diukur dalam unit megaflop. Tengok betapa besarnya dia. Okay, berharga ratusan ribu sehingga jutaan ringgit. So bayangkan betapa besarnya, mahalnya harga server ni. Okay, ni komputer peribadi PC. Okey, komputer peribadi ialah komputer yang sesuai digunakan untuk kegunaan peribadi. Komputer jenis ini boleh didapati di pasaran dengan harga yang pelbagai bergantung kepada kehendak pengguna, tetapi amat rendah jika dibandingkan dengan komputer berkuasa tinggi. Komputer peribadi juga digunakan untuk merujuk kepada komputer peribadi IBM keluaran IBM. Komputer ini merupakan pencetus kepada perkembangan komputer peribadi sehingga hari ini. Ni contoh komputer peribadi ataupun kita boleh panggil dia kita boleh kategorikan dia lah dalam beberapa kategori, iaitu komputer meja, komputer riba, komputer tablet, pembantu DJ PDA, telefon bimbit. Yang ni yang hari tu pada slide lepas pun saya dah terangkan, kalau masih ingat lagi lah. Okey, ni workstation. Itu saya terangkan dia macam mana workstation ni. Macam mana? Macam meja macam komputer yang ada dekat meja pengajar kan. Okay, saya terangkan semula. Ia adalah sebuah komputer yang direka bentuk untuk aplikasi teknikal dan saintifik. Kebiasaannya dihubungkan dengan bahagian setempat dan menggunakan sistem operasi pelbagai. Kebanyakan komputer boleh berfungsi sebagai stesen kerja. Workstation sebuah komputer khas yang direka bentuk untuk aplikasi teknikal dan saintifik. Kebiasaannya dihubung dengan rangkaian setempat yang menggunakan sistem operasi pelbagai, iaitu multi-user operating system. Kebanyakan komputer boleh berfungsi sebagai stesen kerja. Saya ulang balik semula lah. Yang tu sama juga macam yang saya cakap, workstation yang biasa kita guna lah. Contohnya macam dekat office saya tu, bilik pengajar tu, kita pun boleh panggil komputer tu sebagai workstation. Ataupun yang dekat Mak Lawak ni pun kita boleh panggil dia sebagai workstation. Semua komputer berhubung dengan fail pelayan. Tidak semestinya mempunyai cakar keras kerana fail disimpan dalam pelayan. Okey, ni laptop Komputer riba dikenali juga dengan istilah notebook, powerbook, iaitu komputer peribadi untuk penggunaan secara bimbit. Komputer bimbit kecil dan dibawa ke mana-mana dengan mudah. Adalah integrasi komponen daripada komputer atas meja, termasuk paparan, papan kekunci, peranti petunjuk, dikenali sebagai bantalan sentuh dan juga pembesar suara ke dalam satu unit. Kalau senang kita nak tengok laptop tu, atau kita panggil notebook tu, laptop lah. Apa keistimewaan? Hari tu pun saya dah cerita dah. Apa keistimewaan komputer riba ni? Maksudnya komputer peribadi ni, awak boleh bawa dia ke mana-mana, senang, betul tak? So sekarang ni sebenarnya laptop tu satu keperluan. Okey, sumber elektrik berasal daripada bateri atau adapter AC yang dapat digunakan untuk mengecas bateri dan menghidupkan komputer itu sendiri. Okey, portable ataupun mobile device. Ia adalah sebuah peranti bergerak atau peranti game rack. Bahasa Inggerisnya mobile device. Juga dikenali sebagai peralatan telefon bimbit, peralatan genggam, komputer genggam, palm top atau hanya alat genggam. Okey, sebuah peralatan komputer bersaiz beg yang mempunyai paparan dengan masukan sentuh atau papan kekunci mini. Okey, yang ni adalah contoh portable atau mobile device lah. Kita ada PDA, kita tengoklah PDA. Kita ada smartphone. Smartphone, semua dah ada smartphone sekarang. Lebih canggih daripada handphone saya pun ada. Kita ada smartphone. Kemudian kita ada iPad, kita ada tablet. Okey, iPad dengan tablet ni saiz dia lebih besar lah daripada smartphone. So selalunya lah iPad dengan tablet ni, PDA ataupun PDA ni kita guna untuk bisnes kan, selalu guna untuk PDA. Dia simpan semua banyak dekat PDA, data dia dalam PDA. Sebenarnya macam tu lah. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang motherboard. Okey, saya harap semua pelajar dapat ingat apa yang saya nak belajar ni, sebab nanti kita akan pasang PC tu. Tapi
Tapi tak apa, nanti sebelum kita pasang saya akan review semula tentang motherboard ni, ataupun kita boleh panggil tadi apa, saya panggil motherboard ataupun mainboard. Betul? Okey, ini adalah motherboard lah. Motherboard ni kalau kita sebenarnya motherboard ni dia macam-macam jenis lah. Tapi tapi lebih kurang slot-slot yang terdapat pada motherboard ni lebih kurang sama. Kita kena tahulah kat mana. Biasanya lah kalau boleh tengok dekat PCI slot tu, tahu PCI slot tu kat situ ada ROM, kat situ ada hard disk drive slot, ada DRAM slot, ada power connector, ada CPU heatsink ataupun mounting point for fan, ada CPU socket dan macam-macam lah ada dekat situ. Ada backup bateri. So kalau masa mari nanti saya akan tunjukkan depan-depan lah macam mana rupa motherboard yang sebenar. Tapi setiap sudut kita tak akan bagi yang sama lah. Ada yang jenis Asus, ada yang AMD, so ada yang lain-lain lah. Jadi kat situ nanti kita akan tengok perbezaan ni. Sebenarnya tak banyak perbezaannya, sama je lebih kurang. Okey, motherboard ni adalah pengasasan komputer yang mempunyai peranan utama dan paling penting. Motherboard berperanan untuk menguruskan hal-hal teknikal proses BIOS, chipset, RAM, VGA card dan pemprosesan dan kad tambahan. Okey, fungsi utama motherboard ialah sebagai pusat penghubung antara satu perkakasan hardware dengan perkakasan yang lain. Okey, motherboard sebagai penterjemah kod bahasa antara perkakasan untuk diselaraskan menjadi sebuah aktiviti atau proses kerja. Selain data, papan induk juga mengandungi beberapa soket dan slot untuk menyambung komponen yang lain. Okey, kadang-kadang tengok dia guna papan induk. Papan induk pun sebenarnya motherboard lah ataupun mainboard lah. Tu sama juga. Okey, ni kita boleh tengok jenis-jenis motherboard. Okey, kita ada yang pertama ni standard ATX, kita ada micro ATX, kita ada mini ATX, kita ada nano ATX, kita ada pico ATX. Sebenarnya dia lebih kurang sama je fungsi dia, cuma dia kecilkan sikit, jadi kecil saiznya, tapi fungsi dia selalunya sama sahaja. Okey, ini kalau kita tengok tadi yang gambar tadi lebih kepada yang motherboard yang betul-betul. Yang ni kalau kita tengok, saya dah lukiskan sikit lah atas supaya lebih faham kan. Kita boleh tengok input output connector. Okey, ni USB sebenarnya. Okey, ni audio chip. Ni untuk kita letak PSI slot. Ini fan. Ini processor. Ini untuk RAM. So kalau kita nampak kan, RAM ni ada berapa? Ada 3. So kalau sesetengah motherboard kita boleh guna 3. Sesetengah motherboard pula kadang-kadang dia boleh detect 1 dan 3. Tengok pada kita punya jenis PC kita lah. Kemudian kita ada bateri kat sini, kita ada BIOS kat sini, dan seterusnya lah. Okey, ini adalah integrated input output port lah. Dia berfungsi untuk menghubung peranti luaran, iaitu peranti input dan output, ke papan induk. Slot memory itu adalah tempat di mana RAM dipasang. Soket pemproses di mana tempat di mana pemprosesan dipasang. Kebiasaannya disertakan dengan kipas, CPU dan heatsink. Ini external charger memory. Ia menyediakan penyimpanan data dan memproses perkhidmatan berkeluaran tinggi dengan pemprosesan komputer. Charger utama atau asli dan memori utama. Charger luaran juga dikenali sebagai charger menengah. Chipset, satu set komponen elektronik dalam litar bersepadu yang menguruskan aliran data antara pemprosesan, ingatan dan perisian. Chipset biasanya direka untuk bekerja dengan microprocessor tertentu.
Okey, expansion slot. Slot untuk menempatkan kad-kad tambahan seperti kad suara, kad grafik dan kad rangkaian bagi meningkatkan keupayaan asal komputer. Chip BIOS berfungsi untuk memudahkan sistem komputer, memuatkan driver, sistem operasi, memeriksa sistem perkakasan dan program BIOS yang lain pada komputer. Okay, drive connector. Soket untuk menghubungkan perkakasan seperti hard disk dan floppy disk ke papan induk. Bateri CMOS. CMOS adalah singkatan kepada Complementary Metal Oxide Semiconductor. Berfungsi untuk menyimpan masa komputer iaitu time setting. Selain itu, ia juga berfungsi untuk menyimpan penetapan BIOS. Selalunya kalau kita nak tengok PC tu, dia punya bateri CMOS dia tak okey dah. Setiap kali kita open, kita on time dia mesti, setting time dia mesti lari, masa dia mesti lari. Maknanya bateri CMOS dia dah bermasalah lah. Masa tu kita patut kena tukar dah lah. Okey, terminal bekalan kuasa untuk menyalurkan bekalan kuasa daripada unit bekalan kuasa ke papan induk. Ini adalah CPU lah. Seterusnya kita akan masuk CPU. Okey, CPU ialah salah satu sebahagian di dalam komputer yang menterjemahkan dan melaksanakan arahan dalam perisian. Merupakan otak kepada komputer yang menguruskan semua perintah dan arahan yang pengguna berikan. Prestasi dan kemampuan CPU ditentukan oleh kelajuan jam GHz. Makin besar, makin lagi berprestasi, makin lagi bagus. Tugas CPU dibagi kepada unit kawalan kontrol unit yang mengawal aliran atau cara dan satu atau lebih unit pelaksana yang melakukan operasi terhadap data. Daftar register disertakan sekali bagi menyimpan operator dan hasil pemprosesan. Okay, yang ni adalah gambar ajar bagi ada input device, secondary storage, kemudian ada output device. Okay, ini adalah terminologi. Itu ada 4, iaitu processor speed, cacar memori, PSB speed dan overclocking. Apa itu processor speed? Processor speed adalah kelajuan pemprosesan. Kadar jam yang merujuk kepada kegerapan di mana CPU yang sedang beroperasi. Ia diukur dalam unit SI/Hz. Cacar memori juga disebut sebagai CPU memori, RAM yang membolehkan CPU mengakses lebih cepat berbanding RAM biasa. Keupayaan akses sangat pantas dan mahal. Okey, FSB juga dikenali sebagai bus processor, bus memori atau sistem bus yang menghubungkan CPU chipset dengan memori utama dan cacar L2. FSB terdapat dari kelajuan 66 MHz, 133 MHz, 100 MHz, 266 MHz, 400 MHz dan ke atas. Apa itu overclocking? Overclocking adalah proses memaksa komputer atau komponen untuk beroperasi lebih cepat daripada frekuensi jam asal. Rutan operasi juga boleh berubah meningkat, yang mana akan meningkatkan kelajuan operasi asal yang stabil. Yang ni adalah contoh-contoh soket soket pemproses atau prosesor. Ni Intel kita ada soket 478, kita ada soket LGA 775, kita ada contoh soket LGA 1155, kita ada soket LGA 2011, kita ada juga kalau kat sini soket LGA 1151. Ini adalah kita boleh tengok dia punya AMD lah. Kalau untuk AMD punya soket, dan ni untuk AMD lah. Kita ada soket 939, kita ada soket AM3, kita ada soket F1207 FX, kita ada soket F2. Kemudian kita pergi seterusnya kita akan terus ke unit bekalan kuasa. Okey, unit bekalan kuasa atau unit bekalan kuasa bermodul MPS biasanya direka untuk menukarkan bekalan kuasa arus ulang alik daripada bekalan sesalur menjadi kuasa
arus terus voltan rendah yang boleh digunakan untuk komponen-komponen di dalam komputer. Dalam sistem komputer, bekalan kuasa merupakan punca utama semasa mengenal pasti kerosakan pada sistem. Ini kerana kebanyakan komponen elektronik tidak berfungsi jika nilai bekalan yang tidak mencukupi diberikan. Unit bekalan kuasa dikategorikan kepada beberapa jenis. Ada 2 jenis, iaitu bekalan kuasa jenis linear ataupun ubah, ataupun bekalan kuasa jenis pensusisan. Okey, apa tu bekalan kuasa jenis linear? Lebih senang dikenal pasti dan dibaiki kerosakannya kerana mempunyai litar yang lebih mudah. Bekalan kuasa yang paling asas mempunyai sebuah transformer, rectifier dan beberapa kapasitor sebagai penapis untuk meratakan dan menyelaras gelombang kuasa. Bekalan kuasa linear mudah dan lebih tahan lama. Okey, kalau jenis pensusisan pula macam mana? Ianya tidak membazirkan kuasa elektrik, menggunakan transformer yang kecil, tidak seperti bekalan kuasa linear menggunakan transformer yang besar, di mana transformer yang berubah dan tidak akan menghilangkan haba. Terdapat litar pengesan yang mana mengawasi voltan dan terdapat arus pada keluaran output. Fungsi litar pengesan dapat mengetahui kenaikan dan penurunan bekalan kuasa yang berubah-ubah. Okey, piawaian reka bentuk bekalan kuasa ataupun kita boleh panggil form factor dia lah. Okey, form factor adalah atau piawai reka bentuk bekalan kuasa merupakan garis panduan yang perlu dipatuhi oleh penghilang bekalan kuasa sewaktu penghasilannya. Antara piawaian bekalan kuasa yang ada adalah seperti AT, Advanced Technology, ATX, Advanced Technology Extended, BTX, Balanced Technology Extended. Okey, ini adalah contoh advanced teknologi. Ia adalah bekalan kuasa secara umum membekalkan kuasa 5 volt dan 12 volt menggunakan komponen komputer. Ia merupakan 2 palam P8 dan P9 menggunakan motherboard dengan menggunakan switch on off manual. Kalau kita boleh tengok, okey, untuk pemasangan kabel kuasa, kabel P8 dan P9, kabel warna hitam mesti bersebelah dengan kabel warna hitam. Okay, kita boleh tengoklah dekat gambar rajah tu, yang hitam mesti bersebelah dengan hitam. Okey, yang ni kita boleh tengok masa kita nak pasang PC nanti. Okey, untuk ATX pula, bekalan kuasa ATX dibangunkan oleh Intel bagi menggantikan format AT dengan menambahkan kuasa 3.3 volt, 5.3 volt, 5 volt dan 12 volt. Palam Molex P1 20 pin untuk kegunaan motherboard. Fungsi soft shutdown on off automatic oleh pin 14. Fungsi semakan kestabilan kuasa oleh pin 8 power good, dan fungsi on automatic isyarat melalui modem network ataupun pin 9 standby. Okay, boleh tengok kat sini lah kat mana dia. Okay, untuk BTX pula, palam BTX dibangunkan sebagai format baru untuk menggantikan ATX. Tambahan 4 pin 12 volt, 5 volt, 3.3 volt dan ground, menjadikan jumlahnya 24 volt. Tambahan ini adalah bagi membolehkan bekalan kuasa membekalkan kuasa yang cukup untuk kegunaan komputer masa kini. So dia ada tambah lah kat bawah tu, kita boleh tengok lah, dia ada tambah pin, tambahan 4 pin bawah tu, 11 dan 12, 22, 23 dan 24. Okey, yang ni penyambung unit bekalan kuasa. Bilangan penyambung bergantung pada kuasa watt untuk bekalan kuasa. Hanya satu penyambung 20 atau 24 pin ATX dan P4 12 volt pada setiap unit bekalan kuasa. Ini masa kita nak sambung nanti, kita akan tengoklah kat mana pin yang kita perlukan. Casing. Kekisi merupakan salah satu bahagian yang sangat penting bagi menempatkan semua komponen dan perkakasan komputer. Pada masa kini, setiap kekisi telah dilengkapi dengan unit bekalan kuasa. Reka bentuk kekisi amat penting bagi menentukan kecekapan sesebuah sistem komputer. Faktor pengaliran udara yang baik dan unit bekalan kuasa yang sesuai memainkan peranan penting dalam menentukan sistem komputer beroperasi dengan baik seperti dikendaki. Ini adalah contoh casing lah. Okey, yang ni casing yang kecil ni macam saya punya dulu.
saya kerja, masa saya kerja sekarang yang ni. Kemudian sekarang ni kita dah pakai yang macam tahu ni lah, tapi kecil lah, tak adalah besar sangat kan. Tapi kita bagi tahu lah macam-macam jenis casing dah kita boleh tengok sekarang. Unit bekalan kuasa tambahan. Search suppressor ataupun lonjakan penindas. Maaf saya pelak sikit. Ia adalah perkakasan yang direka untuk melindungi peralatan elektrik daripada lebihan watan. Ia berfungsi menghadkan watan yang dibekalkan ke peranti elektrik sama ada dengan cara menyekat atau pintasan ke tanah watan lebihan yang tidak diperlukan. Sebenarnya kalau dekat lab yang kita sangat perlukan sebenarnya, kadang-kadang kita tak tahu kan kada tweak ke untuk secure lah, lebih secure. Auto voltage regulator ataupun kita panggil dia pengatur watan, direka untuk mengawal masukan watan ke peranti elektrik secara automatik. Ia berfungsi mengekalkan tahap watan yang dibekalkan ke peranti elektrik bergantung kepada watan yang diperlukan secara malam. UPS ataupun uninterruptible power supply, alat yang dapat membekalkan kuasa kecemasan apabila bekalan kuasa utama gagal berfungsi. Ia berfungsi mengekalkan watan dan memberikan kuasa sementara kepada peralatan elektrik yang sedang digunakan. Tempoh masa yang diberikan adalah bergantung kepada jenis dan harga daripada pengeluar. Kita dah tamat untuk topik perkakasan ni. So, apa yang kesimpulan yang saya boleh buat? Kita boleh mengenal pasti perkakasan dan fungsi setiap perkakasan adalah penting bagi memastikan ia adalah dalam keadaan baik. Gambar rajah blok sistem komputer merupakan asas kemahiran dalam sistem komputer. Peranti input dan output merupakan penghubung dalam komunikasi antara sistem komputer dan pengguna. Perisian yang sesuai dapat memudahkan dan meringankan lagi tugas komputer dalam membantu memahami kehendak pengguna. Untuk slide akan datang, saya akan cuba untuk review semula tajuk ni supaya kita lebih faham lagi. Jika tak faham lagi masa pelajar-pelajar datang ke Zitut, saya akan terangkan lagi sekali supaya lebih faham, supaya PC yang kita pasang, part yang kita pasang tu tak rosak. Sebab kita sebenarnya terhad, barang-barang kita semua terhad. So kalau boleh kita pasang dan kemudian kita boleh beroperasi dengan baik, so tak ada kerosakan lah. So kita boleh terus guna PC kita tu untuk akan datang. Untuk adik-adik kita pula belajar, so adik-adik kita boleh guna PC tu. So kalau ada soalan boleh tanya pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.